40 minit tengah hari KJ temani anda lagi ketika ini untuk jam yang ketiga ni. Seorang lagi tetamu berada di hadapan KJ dah pun bersiap sedia untuk memberikan sedikit maklumat kepada anda berkaitan dengan PPSPPA. Pernah dengar kan? Dan pernah lihat pun perkataan itu di mana-mana sahaja. Dan pada sebelah tengah hari ini menerusi ruangan Johor di sana sini, kita ada yang berbahagia Datuk Ibrahim bin Muhammad Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam KJ. Saya selamat datang ke Johor FM. Ya, terima kasih. Senyum je Datuk hari ini. Ya. Ini ada sesuatu yang nak dikongsikan dengan para pendengar kami ini berkaitan dengan PPSPPA dan juga perkhidmatannya berkaitan dengan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam serta sedikit perancangan lah oleh pihak PPSPPA ni, Datuk. Jadi silakan. Untuk makluman, mungkin PPSPPA ni dah banyak kali juga ke udara di surat khabar dan juga di radio, TV. Tapi saya mungkin boleh nak ulangkan sedikit lah tentang peranan kita secara ringkas. PPSPPA adalah satu badan berkanun di bawah Kementerian bawah Kementerian Kesihatan Bandar, Kerjaan Tempatan dan Perumahan. Di mana kita khusus untuk melaksanakan fungsi mengawal sedia dan pelaksanaan pengurusan sisa pepejal supaya ianya lebih baik di peringkat negara kita, di mana kita telah pun ditubuhkan di bawah Akta 673 iaitu Akta Perbadanan Pengurusan Pepejal dan Pembersihan Awam, dan juga ianya melaksanakan fungsi-fungsi di bawah Akta 672 tentang pengurusan dan pemerkasaan dari segi pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam, dan di mana kita juga adalah penguatkuasa tentang proses ini. Di samping itu disebut pasal perancangan tadi, mungkin saya boleh cerita sikit lah apakah rancangan kita di masa akan datang. Mulai tahun 2014 ini kita telah pun merancangkan satu tindakan yang lebih komprehensif di bawah Plan Strategik PPSPPA 2014-2020, di mana kita telah pun menetapkan teras-terasnya, 7 teras utama. Teras pertama ialah mentransformasi minda masyarakat supaya bertanggungjawab terhadap kebersihan sekitar. Ini adalah satu cabaran yang besar sekali lah di negara kita. Sebab itu kita letakkan di teras 1. Teras kedua pula melaksanakan pengurusan sisa pepejal secara mampan, di mana diharapkan di masa akan datang alam sekitar kita akan jadi lebih mampan dan lestari supaya tidak berlaku pencemaran dan sebagainya yang dihasilkan daripada sisa pepejal. Manakala taraf atau teras ketiga ialah memperkasakan perkhidmatan di samping peningkatan penggunaan teknologi dan juga pengurusan fasiliti dan kemudahan yang lebih baik dan moden di masa akan datang. Manakala yang keempat memperkasakan tindakan penguatkuasaan dan pengawal selia. Ini adalah satu pendekatan yang kita betul-betul very agresif, di mana kita telah pun melaksanakan penguatkuasaan 672 atau 672. Sebagai contohnya, pembasmian sampah haram, kita telah pun menangkap lebih kurang 45 kes dan 2 kes dah pun dihadapkan mahkamah. Di samping itu juga kita melaksanakan program meningkatkan lagi sumber kewangan supaya ianya lebih mampan, dan manakala teras ke-6 mempergiatkan penyelidikan dan pembangunan untuk memastikan pengurusan sisa pepejal masa akan datang lebih berteknologi yang lebih baik dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, meningkatkan imej korporat dan memperkasakan sistem penyampaian kita, termasuklah urusan aduan dan sebagainya. Itu seru sedikit lah. Yeah. Dapat kita dengar tentang perancangan PPSPPA yang telah mula dijalankan tahun 2014 sehinggalah ke masa yang akan datang. Baik, rakyat Malaysia ni, Datuk, dia terkenal dengan orang yang suka buang sisa makanan. Dia hari-hari pagi-pagi bertimbun bawah. Jadi apa agaknya tindakan PPSPPA ni dalam rancangannya? Pertamanya kita perlu mendidik dan memberikan maklumat yang mungkin mengejutkan mereka jugalah masyarakat kita. Kalau dia tak terkejut, mungkin dia tak sedar. Pertamanya kita maklumkan bahawa setiap hari kita membazirkan makanan sebanyak 8,000 kilogram. 8,000 kilogram satu hari. Banyak tu. Maknanya bukan 8,000 kilogram sebenarnya, 8,000 tan. 8 juta kilogram. Jadi 8 juta tan ini, kalau kita boleh beri makanan kepada manusia, dia boleh beri makanan seramai 6 juta manusia kita boleh beri makan sehari. Maknanya kita bazirkan 6 juta orang
kebuluran pun ramai di dunia ni yang kita tak boleh makan, tapi kita bazirkan makanan kita. Makanan pembaziran ini akhirnya akan dihantar ke pusat pelupusan. Jadi pusat pelupusan nanti menjadi tempat yang berbahaya dari segi alam sekitar. Pertamanya, sisa makanan ni boleh menghasilkan gas metana yang boleh merosakkan ozon, lapisan ozon. Jadi lapisan ozon kalau kita rosak akan datang, kita pun kena kanser kulit lah, macam-macam jadinya. Bahaya masa depan kita. Itu masalah bau belum? Itu masalah bau dah pastinya. Dah dan juga dia juga boleh menghasilkan licin ataupun cecair yang juga beracun, yang boleh diresap ke sungai, dan sungai itu kita minum pula airnya dan sebagainya. Jadi pembaziran makanan ini bukan saja membazirkan kewangan, dan juga memberikan impak yang buruk kepada masyarakat dan juga pada masa sama alam sekitar. Ini pada pandangan saya harus kita atasi dengan segera. Baik, itu berkaitan dengan pembaziran sisa makanan. Jadi mungkin akan adalah cara-cara yang paling elok lah ya untuk kita mengasingkan sisa-sisa makanan. Ini adalah satu inisiatif yang kita sedang laksanakan. Kita pertamanya di peringkat rumah ya, kalau boleh kita mula melaksanakan composting. Ataupun menjadikan makanan itu sebagai kompos. Kita boleh letakkan kotak kompos di rumah kita, mana makanan yang berlebih ke sebagainya boleh kita letakkan di situ. Di samping itu, di peringkat yang lebih besar, kita mengharapkan dapat mewujudkan fasiliti ataupun alat yang dipanggil anaerobic digester untuk kita mengolahkan sisa makanan menjadi tenaga atau biomass dan sebagainya. Ini menggunakan teknologi di masa akan datang yang kita akan laksanakan. Tetapi walau apapun, peringkat pertama sekali yang paling mudah dibuat ialah mengurangkan pembaziran. Jadi mula-mulanya janganlah membeli makanan berlebihan, jangan memasak berlebihan, order makanan jangan ikut selera sangat, ikutlah kemampuan kita boleh makan. Dan ingat juga bahawa kalau kita bazir makanan, ada orang yang kebuluran dan sebagainya. Kalau kita ingat itu dan ingat alam sekitar, kita boleh mempunyai sifat dan budaya yang baik tentang pengurusan sisa makanan ini. Datuk, tentang program ini, yang senang ni lah dalam bahasa Melayu, jangan meludah merata-rata. Saya rasa benda ni dah lama. Daripada saya sekolah rendah dulu pun dah diingatkan, jangan meludah merata-rata di tempat awam. Tapi apabila meningkat dewasa ni, saya tengok orang dah mula lupa tentang perkara itu. Jadi mengapa PPA buat program ini, dan nak tahu juga tentang amalan 3R. Silakan. Usaha untuk kita menukar budaya membuang sampah merata-rata, iaitu littering dalam bahasa Inggerisnya, adalah satu usaha yang berterusan. Tetapi kali ini kita melaksanakannya dengan lebih berfokus dan juga mengambil tindakan bersepadu dengan agensi-agensi yang terlibat. Sebagai contohnya, bersama-sama dengan syarikat konsesi dan juga bersama dengan PBT berkenaan. PBT yang mempunyai kuasa undang-undang untuk memberikan saman atau denda kepada orang yang buang sampah itu. Kita ada di bawah 672, tapi kita punya hukuman tu begitu berat, yang untuk sampah-sampah yang besar lah, yang banyak sampah haram, sampah longgok tu kita boleh kenakan di bawah situlah. Berbaloi lah kalau kena 10,000 minima tu. Dan juga maksima 100,000 dan penjara 6 bulan, maksima 5 tahun. Tetapi dalam program anti-litter ni, kita telah pun melaksanakan pelancaran sekali lagi pada awal tahun ini. Dilaksanakan oleh Timbalan Menteri Kementerian Perumahan Kerjaan Tempatan, Kementerian Kesihatan Bandar, Perumahan dan Kerjaan Tempatan, Datuk YB Datuk Halimah Binti Muhammad Sadiq. Dan juga di Johor ini telah pun dilaksanakan di Kota Tinggi. Pada awal tahun ini juga. Jadi saya mengharapkan pelaksanaan program anti-litter ini di Johor dapat diteruskan dan dijadikan suatu yang benar-benar berjaya. Target kita kalau boleh masyarakat kita menjelang ujung tahun hadapan tidak lagi membuang sampah merata-rata tanpa ragu-ragu, tanpa segan silu. Kalau boleh nak buang sampah pun dia tengok kiri kanan, kawasan ni dah bersih ni, takkan nak buang sampah pula. Di samping itu, kita juga membuat kempen apa yang kita panggil mengelakkan pembuangan sampah daripada kenderaan. Yang ini pun satu lagi budaya yang tidak elok. Puntung rokok ke sampah, ada kulit durian, kulit rambutan, kulit duku pun ada juga dibuang daripada kenderaan. Lampin pakai buang pun boleh buang. Pun ada juga dibuang daripada kenderaan. Jadi yang ini kita
ambil tindakan yang berbentuk psikologikal. Siapa-siapa saja yang dapat tangkap siapa yang buang sampah tu, ambil nombor kenderaan mereka, laporkan kepada kita PSPPA, dan kita akan hantar surat yang pada pandangan saya nasihat yang sangat-sangat menusuk kalbu lah kalau dengar tu. Saya harap kita perlu ambil tindakan yang berbentuk psikologi begini. Kita kalau ambil tindakan secara undang-undang saja pun, saya fikir dia mungkin tidak jadi lestari. Di masa depan penguatkuasa dia tak buat, lepas tu di belakang dia buat, jadi tak jadi. Jadi macam tikus dengan kucing, tak selesai masalah ni. Kalau tidak dibudayakan ataupun tidak dijadikan sifat-sifat murni oleh kita masyarakat sendiri, mana kan kita boleh berjaya mengurangkan anti-litter ni. Jadi tentang satu lagi program yang kita nak galakkan, iaitu program 3R ataupun reduce, reuse dan recycle. Ini juga telah pun dilaksanakan sebelum ini, tapi begitu juga macam saya katakan, dia kadang-kadang ikut musim pula kadang-kadang. Jadi selepas ini saya berharaplah semua pihak, setelah kita memberikan educating atau mendidik masyarakat dengan begitu lama dah, saya rasa sampai masanya kita dah mula nak mengamalkan perkara ini dengan begitu serius sekali. Yang mudah tu yang 2R pertama tu. Pertamanya reduce, mengurangkan. Contohnya kalau kita dah tahu dah kita tak boleh nak makan banyak-banyak, jangan beli makanan banyak-banyak. Atau kita tahu dah kita tak perlukan barangan itu sampai beli sampai banyak-banyak. Contohnya berus gigi banyak-banyak kat rumah, pasal apa? Contohnya kan. Masih boleh pakai lagi, pakai dulu. Jangan beli yang baru. Itu menjimatkan kita punya perbelanjaan juga. Yang keduanya reuse. Reuse ni barang-barang kita boleh guna semula, kita guna semula. Tak payah kita buang dulu. Contohnya macam botol-botol kita boleh simpan air. Yang elok, yang antik-antik tu simpan jadi hiasan dan sebagainya. Kita juga boleh gunakan barang-barang tu sebagai hiasan dan sebagainya. Itu reuse. Contohnya macam reuse ni, kita kalau ada pakaian yang elok lagi tak boleh nak pakai, saiz dah kecil ke apa ke, berilah pada orang lain. Jadi orang lain boleh reuse benda tu. Dan yang ramai sebenarnya yang memerlukan tu. Macam di Putrajaya ada satu kawasan yang dilaksanakan di sana, di mana sesiapa saja ada pakaian, buku yang dah tak nak baca ke, dia letakkan satu tempat untuk digunakan untuk orang lain. Jadi mewawarkan memberikan ilmu kepada orang lain melalui reuse buku tu pun satu amal jariah yang pada pandangan saya sangat-sangat mulia lah pada pandangan saya. Baik, berkaitan dengan pertandingan Anugerah Taman Perumahan Bersih 2014 ni, apa yang Datuk nak maklumkan kepada pendengar Johor FM? Di sini kita telah pun melancarkan satu program untuk pertandingan bandar ataupun taman bersih. Kita telah pun mewawarkan kepada semua ketua-ketua taman perumahan dan juga PSPPA negeri untuk menyampaikan perkara ini, dan kita telah pun memaklumkan tentang apakah sebabnya kita nak laksanakan. Satunya kita nak jadikan kebersihan itu sebagai budaya di semua peringkat, sampai di peringkat taman-taman perumahan. Di sini kita ingin memberi kesedaran kepada mereka, bukan sahaja jaga kebersihan tapi menjaga alam sekitar. Contohnya melalui pelaksanaan amalan 3R tadi. Wujudkan contohnya komuniti yang bertanggungjawab terhadap kebersihan sekeliling dan juga bertanggungjawab kepada barang-barang supaya dia mungkin kita semula ke sebagainya, yang kita anggap ianya sebagai satu sumber ekonomi kepada masyarakat sekeliling. Sebagai contohlah kan, kalau kita letakkan barangan kita sedekahkan barangan kita di masjid untuk di recycle, untuk dijual, lepas tu sedekahkan kepada masjid itu untuk buat apa-apalah. Jadi itu pun satu amal jariah juga. Jadi mungkin kalau ada aktiviti-aktiviti itu ada di di taman-taman perumahan, mungkin menjadikan tambahan poin lah kepada mereka untuk melaksanakan program-program 3R. Untuk makluman secara ringkasnya, taman-taman ni kita dah wawarkan 1 Oktober itu, dan penilaian kita akan mula pada 1 November nanti. Jadi bagi taman-taman yang terpilih akan mewakili kawasan PBT masing-masing. Selepas itu mereka juga akan bertanding di peringkat negeri dan seterusnya di peringkat kebangsaan. Jadi pemenang akan dimaklumkan dari segi anugerah dan sebagainya pada 1 Jun 2015 bersempena dengan Hari Perbadanan nanti. Okey, baik. Berbaki 2 minit saja lagi, Datuk, untuk kita ke udara pada kali ini. Rasa saya memang banyak lagi benda yang nak Datuk perkatakan, tapi insya-Allah ada lain masa lagi kita akan dapat bertemu.
apa nasihat Datuk kepada seluruh masyarakat di negeri Johor sebagai rakyat Malaysia ni berhubung dengan kepentingan menjaga kebersihan? Di sini saya fikir sebab kita bersempadan dengan negeri Singapura yang telah pun menjaga kebersihan. Saya minta lah kalau boleh rakyat Johor juga sama-sama bekerjasama untuk tidak membuang sampah merata-rata pertama-tamanya. Yang keduanya sama-sama kita menjaga kawasan sekeliling, kawasan rumah kita dulu. Selepas tu barulah laman, lepas tu neighbor kita atau jiran kita dan seterusnya di peringkat taman dan seperti bandar kita. Harapan kita Johor Bahru satu masa nanti boleh menjadi antara bandar yang terbersih di dunia yang sebagaimana yang ditunjukkan. Sebagai contoh sekarang ni Calgary adalah bandar terbersih di dunia. Mengapa tidak kita top 10 ke jadi? Contohnya. Jadi kita harapkan apa yang dihasratkan oleh pihak PPSPA ni akan menjadi kenyataan lah satu hari nanti, menjaga kebersihan sebagai satu tanggungjawab kita. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk sebab hadir pada hari ini ke Johor FM. Kalau ikutkan memang rasanya tak puas hati lagi untuk memberikan penerangan berkaitan dengan yang paling menarik ialah 3R, kemudian anti-litter, kemudian ada lagi pertandingan Anugerah Taman Perumahan Bersih 2014 ni. InsyaAllah semuanya akan menjadi kenyataan jika kita bersatu untuk sama-sama menjaga kebersihan. Sekali lagi, terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk A.B. Rahim bin Mat Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadangan Pengurusan Sisa Pekerjaan dan Pembersihan Awam yang sempat datang ke Johor FM untuk memberikan maklumat kepada pendengar Johor FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.